InsyaAllah, Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah juga telah mempunyai kitab. Jadi kita akan teruskan perbincangan dan perbahasan kita pada muka surat yang ke-6. Pada muka surat yang ke-6, bahagian setengah ke bawah, dan bagi tiap-tiap satu daripadanya. Baik. Dan tiap-tiap satu daripadanya beberapa cawang yang amat banyak, yaknilah yang kita bincangkan pada bulan lalu. Kita bincangkan yang ada 9 dekat atas tu, berkenaan dengan kasih akan kemuliaan dan sebagainya, yang mana boleh menjerumuskan kita kepada hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Yang terlebih hampir kamu daripada aku pada hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berfikir. Dan pada satu riwayat, yang terlebih afdal kamu pada Allah darjatnya pada hari kiamat, orang yang panjang lapar dan banyak berfikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dia bersembang dengan rakan karib dia, iaitulah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika mana berbual dengan malaikat Jibril, ketika itu Nabi tanya dekat malaikat Jibril ni, boleh tak kalau aku nak tengok rupa kamu yang sebenar? Dan yang kedua, permintaan Nabi ataupun pertanyaan Nabi adalah, Nabi tanya kepada malaikat Jibril, seingat-ingat kamu berapa usiamu? Lalu malaikat Jibril bagi tahu, saya ni tak ada lah nak kira sangat, tapi seingat-ingat saya, kata malaikat Jibril alaihi salam, dulu ada satu bintang. Ada satu bintang yang sangat bersinar, yang bersinar dan lain sinarannya daripada bintang-bintang yang lain. Ketika mana aku diperintahkan Allah dalam sepanjang tugasku, walaupun sebelum itu dia belum lagi menjadi ketua kepada malaikat. Kata Jibril alaihissalam, ada satu bintang ni cukup sinar yang cantik akan timbul setiap 70,000 tahun. 70,000 tahun dia keluar sekali. 70,000 tahun dia keluar sekali. Tu. Lalu dia kata, aku pernah nampak bintang yang 70,000 tahun sekali tu, tak daklah banyak mana, lebih kurang 72,000 kali. Kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tengok sekali pun tak cukup umur. Kita paling panjang pun 120, lepas tu qalu. Ni malaikat Jibril kata ada satu bintang yang mana dia ada timbul 70,000 tahun sekali, dan malaikat Jibril pernah tengok kehadiran bintang tu sebanyak 72,000 kali. Kalau kali-kali itu lebih kurang dekat pada masa itulah ketika mana dia bersembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia malaikat Jibril belum usia dunia, belum usia yang lain-lain lagi. Usia malaikat Jibril ketika itu lebih kurang 5 bilion tahun. Lalu bertanyalah Rasulullah, tu bintang apa? Malaikat Jibril kata, sejak engkau lahir ke atas muka bumi, bintang tu dah tak ada. Lalu Rasulullah beritahu, hang nak tahu tak bintang tu apa? Bintang tu aku. Tu Rasulullah bagi tahu pada malaikat Jibril. Seperti mana Abu Hurairah dia kata, dia fikir akan kejadian 7 petala langit, 7 petala bumi. Dia fikir tentang siang, tentang malam, tentang kecantikan yang Allah Ta'ala jadikan di manusia, Allah Ta'ala jadikan dengan unik dan kompleks. Tu dia fikir ke arah tu.
hanya dengan berfikir, kata Rasulullah, adalah lebih afdal daripada ibadah setahun. Kita nak tunggu tahun lepas habis pun merana. Cuma tahun lepas kita rasa sekejap pasal PKP lama sangat. Hak ni pun punya PKP lah. Rupanya dah bulan 2. Tengok-tengok sakit lah. 20-22. Tapi nak terus sampai ibadah setahun tu nak kumpul tak terkira. Yang ni fikir satu saat lah. Ibadah macam setahun. Tu untungnya menjadi umat Nabi Muhammad. Dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun atasku ayat Al-Quran, kerugianlah bagi barang siapa yang membaca akan dia dan tiada mengambil fikir padanya. Nabi kata, hak orang duk baca Quran ni punyalah rugi, kata Nabi. Ni baca Quran. Sebab tu kalau hak Al-Quran ni dia ada 3. Iqra' fahima wa tadabbara. Hampa kena baca, kena faham dan kena mendalami. Tu hak Al-Quran ada 3. Orang kita lah ni, Al-Quran dia buat hantaran mas kahwin. Al-Quran dia buat beli perhiasan dekat rumah. Al-Quran dia buat tepek kat rumah, baca pun tak reti. Kebanyakannya tanpa ayat kursi, kemudian tanpa apa lagi? Tanpa ayat 1000 dinar, bukan main wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada dah sampai kat situ berbelah tahun, anak dia sepatah tak pandai baca apa yang ditampal kat situ. Itu sebab hak Al-Quran bukan sekadar kita nak baca, bukan sekadar perhiasan, bukan sekadar alat. Itu namanya kita menghina Al-Quran. Kita merendahkan martabat Quran kerana menggunakannya sebagai satu alat. Sedangkan Al-Quran bukan alat. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah sebahagian daripada Allah, yaknilah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kenapa tuan-tuan qadi kebanyakannya tidak menyetujui, tidak mengesyorkan hantaran ataupun mas kahwin diletakkan Al-Quran. Tapi kalau kata letak Al-Quran yang akan digunakan oleh pasangan tersebut, tak apa. Dia hadiahkan Al-Quran dekat bakal isteri dia, kemudian bila selepas kahwin isteri dia guna Al-Quran tu untuk dia baca. Tu tak apa. Sebab apa? Sebab haknya dijalankan. Dia baca, dia memahami dan juga dia mengkaji. Tapi kena ada tuan guru lah. Tak boleh kaji seorang-seorang. Kaji seorang-seorang dia jadi ajaran sesat. Dia tak boleh faham Quran seorang-seorang. Kena main mengaji. Macam tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah rajin main mengaji. Walaupun duduk kuliah saja bukanlah dapat apa sangat pun, tapi mai juga mengaji. Pasal apa? Nak tunaikan hak. Hak tu adalah dengan kita memahami dan kita mengkaji. Tu hak Al-Quran. Tu sebab Nabi kata, kalau sekadar baca sahaja tapi tak ambil fikir, tak ambil manfaat daripada Al-Quran, rugi. Umpamanya apa? Umpamanya kita ni kalau kita ada kopi. Ada kopi, kita bancuh, kita bubuh gula, kita buat sedap-sedap. Kita buh cantik-cantik, kita hias. Kalau kita pergi dekat apa namanya, kafe-kafe yang mewah, dia akan lukis bunga apa kat atas tu. Tapi kita hias saja, tak minum. Rugi tak? Rugi. Pasal apa? Pasal hak dia bukan untuk dicantikkan. Hak dia untuk kita minum. Kita menikmati dia. Kita mendalami dia, itu hak dia. Jadi kalau Al-Quran sekadar baca, tu kita bukan menunaikan hak dia. Apatah lagi kalau Al-Quran digunakan sebagai alat, macam yang saya katakan tadi, konon-kononnya pendinding rumah. Tu sebab kenapa orang dia ramai, dia tampai-tampai macam-macam kat rumah, tapi ada lagi gangguan kat rumah. Pasal Al-Quran bukan jin takut dia tampai. Kemudian bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada fikirnya, tadi Abu Hurairah, maka sembahnya, fikirku pada mati dan huru-hara. Maka kata Nabi, sabdanya, fikir engkau afdal daripada ibadah 70 tahun. Tu dia tuan-tuan, fikir kebesaran Allah, ibadah setahun. Fikir atas kematian dan huru-hara 70 tahun. Punya amalan ibadah, punya pahala.
Maksudnya kalau saya lah ni umur 25, tuan-tuan ada umur 70, saya fikir atas kematian dan huru-hara. Ada di antara tuan dia tak pernah fikir contohnya. Maknanya saya punya ganjaran macam orang hidup 90 tahun. 25 tambah 25 tambah 70, 95 tahun. Maksudnya dia punya ganjaran, bukan umur. Umur memang setahun jagung lah. Saya ni bukanlah pandai sangat. Tapi nak kira amal ibadah tu, pahala, ganjaran tu, kantung pahala tu lebih banyak pada orang hak tua. Tu sebab bila mana umat Nabi pergi dekat pergi dekat hari kiamat besok, depa tengok amalan daripada umat Nabi Muhammad ni hidup 70 tahun, tapi amalan macam hidup 2000 tahun. Mana tak 2000 tahunnya? Dia cari satu malam Lailatul Qadar aja bersamaan dengan 83 tahun. Kalau 10 tahun dia dapat pahala Lailatul Qadar 10 kali dah 830 tahun. Umur hidup 50 tapi pahala untuk amalan itu sahaja dah 800. Tu kalau dapat masa Lailatul Qadar 10 kali je dalam 50 tahun. Tak masuk hal lain lagi. Tak ke 2-3 ribu pahala amal ibadah kita. Bukan 2000 pahala tu, maksudnya seolah-olah hidupnya macam 2-3 ribu tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan kasih sayang dan hidayahnya, diizinkan kita berkumpul dan bertemu pada malam yang mulia ini di sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam majlis ilmu, semata-mata ingin mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, hari Jumaat 12 hari bulan 2, saya menggantikan kuliah saya yang sepatutnya dijalankan pada waktu subuh. Jadi pada hari ini dijalankan pada waktu maghrib, kerana menurut perintah ulul amri kita yang tidak membenarkan untuk menjalankan kuliah selain daripada waktu maghrib sahaja, demi kebajikan dan kebaikan ummah bersama. InsyaAllah, alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah juga telah mempunyai kitab. Jadi kita akan teruskan perbincangan dan perbahasan kita pada muka surat yang ke-6. Pada muka surat yang ke-6, bahagian setengah ke bawah, dan bagi tiap-tiap satu daripadanya. Dan tiap-tiap satu daripadanya beberapa cawang yang amat banyak, yaknilah yang kita bincangkan pada bulan lalu. Kita bincangkan yang ada 9 dekat atas tu, berkenaan dengan kasih akan kemuliaan dan sebagainya, yang mana boleh menjerumuskan kita kepada hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamah
aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Yang terlebih hampir kamu daripada aku pada hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berfikir. Dan pada satu riwayat, yang terlebih afdal kamu pada Allah darjatnya pada hari kiamat, orang yang panjang lapar dan banyak berfikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, betapa digalakkan kita untuk sentiasa berfikir pada agama, dan juga bukan nak suruh kita ke bulak. Orang utara kata bukan nak suruh ke bulak, tapi jangan sehingga dengan kekenyangan itu. Macam ada kita bincangkan pada bulan yang lepas, tengok ke atas tu nombor 8, kasih akan kenyang. Kasih akan kenyang ni boleh menyebabkan malas untuk beribadah, boleh menyebabkan banyak penyakit yang akan timbul. Banyak sangat makan sampai tak berhenti-berhenti, sak-sak makan, boleh naik darah tinggi, boleh kena kencing manis, macam-macam penyakit. Itu penyakit duniawi, yakni penyakit ukhrawi, yaknilah lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab dulu, dia jumpa orang hak perut besar ni, dia marah. Kalau dia jumpa saya, mungkin dia pelempang saya, kan? Tapi saya alhamdulillah lah, bukan badan besar pasal makan banyak, tapi sebab saya dulu atlet. Kemudian habis daripada bersukan, dulu saya mewakili madrasah bermain bola dan sebagainya. Kemudian tinggal, tuan-tuan cuba tengok ahli-ahli sukan yang veteran-veteran, hak yang tak mengamalkan dah sukan dia, tengok badan dia macam mana. Sebab kalau orang yang gemuk makan ni, dia punya cara gemuk dia lain. Kalau orang gemuk bukan kerana makan ni lain. Jadi kalau Sayyidina Umar Al-Khattab dia jumpa orang perut besar ni, kata ni apa benda ni? Kata sahabat Nabi ni rezeki daripada Allah. Dia kata ni bukan rezeki. Dia panggil ayyuhan nas, wahai manusia. Ni dengar ni, hampa tengok perut dia ni, bukan sebab Sayyidina Umar nak malukan dia, tapi sebab Sayyidina Umar nak bagi tahu, kata kat semua orang, jangan sampai kamu makan menyebabkan perut jadi macam ni. Sebab pada zaman tersebut, kalau orang perut macam tu, susah nak pergi perang. Kalau zaman lah ni tak ada perang lah, tapi nak bangun subuh pun lihat, tu kira perang juga lah tu. Tu sebab di sini Rasulullah bagi tahu yang terdekat dengan Nabi pada hari kiamat dan juga yang tinggi darjatnya di sisi Allah adalah orang yang panjang laparnya. Panjang laparnya maksud kalau dia sarapan pukul 8, pukul 10 dia tak ada nak minum teh ke apa, tak ada. Dia tunggu lagi pukul 1 tengah hari baru makan pula. Lepas tu lagi lepas 1 tengah hari, petang pula lagi lebih kurang 6.30 ke, baru dia makan malam pula. Tu. Yang ini kadang makan sampai 5-7 kali sehari. Itu tak mau. Dia akan menyebabkan dengan kenyangnya kita rasa sedap, kita rasa selesa, kita malas untuk beribadah. Kemudian yang seterusnya adalah orang yang banyak berfikir. Berfikir tentang apa? Yang ini kita akan bincangkan sebentar lagi. Kata Miqdad Ibnu Al-Aswad, masuk aku atas Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka mendengar aku akan dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir 1 saat itu terlebih afdal daripada ibadah setahun. Kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka aku dengar akan dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir 1 saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Kemudian masuk aku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku khabarkan dia dengan demikian itu, maka sabdanya, benar mereka itu, suruh olehmu akan mereka itu bagiku. Jadi dalam perbahasan ini, kata Miqdad Ibnu Al-Aswad, dia kata bila mana dia berjumpa dengan Abu Hurairah kata nada Nabi
bagi tahu, macam itulah, kira Nabi bagi tahu, kata bahawa berfikir itu adalah terlebih afdal daripada ibadah setahun. Kemudian datang yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula, dia kata apa? Terlebih afdal berfikir itu daripada ibadah 70 tahun. Lalu Rasulullah kata, benar apa yang mereka berdua katakan. Memang itu sabdaan aku, kata Rasulullah. Lalu panggil mereka berdua. Itu sebab Rasulullah beritahu, seru olehmu akan mereka itu bagiku. Maka aku seru akan mereka itu, kata Miqdad ibnu al-Aswad. Maka bertanyalah Nabi SAW kepada Abu Hurairah akan fikirnya, akan dia punya cara intelektual dia. Maka sembah ia, maksud sembah ia ni dikatakan oleh Abu Hurairah lah, fikirku pada kejadian 7 petala langit dan bumi. Itu kata Abu Hurairah. Sehari-harinya dalam pemikiran dia adalah dia fikir 7 petala langit, 7 petala bumi. Yaknilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Nabi, fikir engkau itu afdal daripada ibadah setahun. Dan ini tak apa lagi kita bahaskan. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa umat-umat terdahulu cukup cemburu, cukup rasa macam jealous dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi pada umat-umat yang lain mengetahui akan kelebihan umat Nabi Muhammad, mereka ini tidak pun mendoakan agar dijadikan Allah mereka Nabi akhir zaman. Pasal mereka tahu Nabi akhir zaman ni jawatan tu dah ada dah. Nak tahu ada tak ada, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dia bersembang dengan rakan karib dia, iaitulah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika mana berbual dengan malaikat Jibril, ketika itu Nabi tanya dekat malaikat Jibril ni, boleh tak kalau aku nak tengok rupa kamu yang sebenar? Dan yang kedua permintaan Nabi ataupun pertanyaan Nabi adalah Nabi tanya kepada malaikat Jibril, seingat-ingat kamu berapa usiamu? Lalu malaikat Jibril bagi tahu, saya ni tak ada lah nak kira sangat, tapi seingat-ingat saya, kata malaikat Jibril alaihi salam, dulu ada satu bintang yang sangat bersinar, yang bersinar dan lain sinarannya daripada bintang-bintang yang lain. Ketika mana aku diperintahkan Allah dalam sepanjang tugasku, walaupun sebelum itu dia belum lagi menjadi ketua kepada malaikat. Kata Jibril alaihissalam, ada satu bintang ni cukup sinar yang cantik, akan timbul setiap 70,000 tahun. 70,000 tahun dia keluar sekali. 70,000 tahun dia keluar sekali. Tu. Lalu dia kata, aku pernah nampak bintang yang 70,000 tahun sekali tu, tak daklah banyak mana, lebih kurang 72,000 kali. Kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tengok sekali pun tak cukup umur. Kita paling panjang pun 120, lepas tu qalu. Ni, malaikat Jibril kata ada satu bintang yang mana dia ada timbul 70,000 tahun sekali, dan malaikat Jibril pernah tengok kehadiran bintang tu sebanyak 72,000 kali. Kalau kali-kali itu lebih kurang dekat pada masa itulah ketika mana dia bersembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia malaikat Jibril belum usia dunia, belum usia yang lain-lain lagi. Usia malaikat Jibril ketika itu lebih kurang 5 bilion tahun. Lalu bertanyalah Rasulullah, tu bintang apa? Malaikat Jibril kata, sejak engkau lahir ke atas muka bumi, bintang tu dah tak ada. Lalu Rasulullah beritahu, nak tahu tak bintang tu apa? Bintang tu aku. Tu Rasulullah bagi tahu pada malaikat Jibril. Nak habaq kat sini, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun ada 5 bilion tahun yang dulu. Allah Ta'ala dah reserve dah simpan dah. Ada dah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi jawatan baginda sebagai
Nabi yang terakhir dan Sayyidul Anbiya, iaitulah ketua kepada para Nabi. Para Nabi dan para Rasul semuanya darjatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi-Nabi hak terdahulu cukup berdoa kepada Allah, bukan nak jadi Nabi akhir zaman, nak jadi umat akhir zaman. Tapi ada satu je Nabi yang Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Siapa dia? Nabi, alhamdulillah, Nabi Isa alaihi salam. Itu pun bukan saja-saja Allah Ta'ala jadikan dia, kembalikan dia bukan lagi sebagai Nabi, tapi sebagai ni sama dengan kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tugas dia kena bunuh Al-Masihud Dajjal. Tugas yang paling sukar ketika itu. Tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa boleh bunuh Dajjal kecuali memang Allah dah tetap Dajjal memang akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Tapi kita lahir daripada perut ibu, memang dah Islam, memang dah lahir sebagai keturunan ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang-senang. Kerana apa? Allah Ta'ala bagi tahu, kuntum khaira ummatin, hampa semua ni umat terbaik kepada umat Nabi Muhammad, ukhrijas linnas, daripada segala keluarnya umat-umat yang terdahulu, hampalah paling mulia sekali. Ta'muruna bil ma'ruf, ada syarat dia. Dengan hampa menyeru kepada kebaikan, baru hampa boleh jadi umat terbaik. Itu sebab dalam banyak-banyak kerja Nabi, hanya umat Nabi Muhammad yang buat kerja Nabi. Umat terdahulu mana ada buat kerja Nabi? Kerja Nabi dia apa? Amal ma'ruf nahi mungkar, ataupun senang kita kata tabligh. Bukan golongan tabligh tu, itu kita panggil tabligh, yakni sifat Nabi, tabligh. Amanah fatanah. Apa tabligh? Dia amal dan sampaikan. Tu sifat Nabi. Kerja Nabi. Kalau kita lah ni kerja Perdana Menteri buh kat kita, mulia lah kita. Ni kerja Nabi buh kat kita. Kerja Nabi-Nabi para Nabi terdahulu buh kat kita. Lagi satu apa dia? Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Antara kelebihan yang lain, buat kerja sikit, gaji banyak. Contoh, orang lain kerja 8 jam sehari, gaji 2,000 sebulan. Dia kerja 5 minit sehari pun 2,000 sebulan. Bahkan akan ada pada hari-hari tertentu, dia kerja 5 minit, gaji dia 10,000 sebulan. Itulah dia punya analogi dia. Sebab apa? Sebab umur umat Nabi Muhammad tak panjang. Umur kita antara 60-70 secara purata. Lebih pada itu kira capaian sukar. Jadi Allah Ta'ala menganugerahkan kita amalan-amalan yang terlalu banyak digandakan. Itu sebab ketika mana diturunkan ayat Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb kami dah nampak, kami dah lihat segala apa yang engkau katakan dulu benar, lalu kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, nak buat amal soleh. Dan ada satu riwayat yang lain berkata, cuma nak sebut satu subhanallah ya. Dah mati, dah nampak semua, minta dengan Allah nak kembali kat dunia ni, nak sebut subhanallah satu. Bukan nak semayang 10 rakaat ke apa. Nak sebut subhanallah. Sebab apa? Sebab ganjaran satu perkataan subhanallah, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita di dalam syurga satu pohon untuk berehat. Pohon yang sangat cantik, pohon yang rendang. Kebesarannya, kalau ada kuda yang paling laju di dunia, suruh pusing pohon tu 500 tahun baru habis pusing. Punya cantik, punya rendang. Satu subhanallah ya. Tu pun malas orang nak berzikir. Apatah lagi dengan puasa. Ni nak mai dah. Tuan Imam pun tadi dah doa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ni nak sampai, nak doa supaya sampai dekat bulan Ramadan ni, bukan sebab nak puasa saja. Amalan yang berganda-ganda.
Yang sunat dijadikan pahala fardu. Yang fardu di 70 kali gandakan. Tu sebab kenapa umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang paling beruntung sekali. Sedikit amalannya tetapi besar ganjarannya di sisi Allah. Bahkan 1 saat sahaja kata Rasulullah. Pernahkah kita fikir 1 saat? Jaranglah. 1 saat ni terlintas ya, bukan fikir. Tapi setiap 1 saat berfikir adalah lebih afdal kata Rasulullah. Tapi pastikan fikir itu adalah fikir atas agama. Seperti mana Abu Hurairah dia kata, dia fikir akan kejadian 7 petala langit, 7 petala bumi. Dia fikir tentang siang, tentang malam, tentang kecantikan yang Allah Ta'ala jadikan di manusia, Allah Ta'ala jadikan dengan unik dan kompleks. Itu dia fikir ke arah tu. Hanya dengan berfikir, kata Rasulullah, adalah lebih afdal daripada ibadah setahun. Kita nak tunggu tahun lepas habis pun merana. Cuma tahun lepas kita rasa sekejap, pasal PKP lama sangat. Hak ni pun punya PKP lah. Rupanya dah bulan 2. Tengok-tengok sakit lah. 20-22. Tapi nak terus sampai ibadah setahun tu nak kumpul tak terkira. Yang ni fikir 1 saat. Ibadah macam setahun. Tu untungnya menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Yang paling mulia sekali adalah ketika mana kita dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak diadili oleh keseluruhan manusia. Tuan-tuan yang hidup pada hari ini, pada saat ini lebih kurang 7 bilion manusia. Kalau dihitung daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, saya tak tahu berapa trilion manusia yang menunggu di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu dekat kaunter Jabatan Pendaftaran Negara, ada 8 orang kat depan kita pun rasa nak terkencing lah. Ni tuan-tuan, kita tunggu 40 tahun dekat sana, tak buat apa. 40 tahun tu tunggu bila nak bicara. Bila nak bicara, pakat duk keluh kesah. Ketika itulah datang di antara mereka yang mengatakan apa kata, kita minta tolong dekat kekasih-kekasih Allah. Barulah pergi dekat Nabi Adam, sampailah lah sekali. Mereka kata apa? Kami semua tak boleh nak bagi bantuan. Hanya 1 orang saja yang boleh tolong hampa semua. Siapa dia? Tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu doa. Setiap nabi, setiap rasul ada satu doa yang khas diberikan kepada mereka. Jika didoakan, kuota tersebut digunakan, pasti dan pasti akan makbul. Semua nabi dah guna. Nabi Adam dia guna untuk pengampunan diri dia. Siapa lagi? Banyak lagi Nabi yang mana diampun. Nabi Yunus, dia berdoa kepada Allah untuk selamatkan diri dia. Kebanyakan Nabi dah guna, semua Nabi dah guna kuota doa hak special ni. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika itu malaikat kata, sekiranya engkau minta kepada Allah, gunakan kuota ni, akan aku hancurkan mereka dengan merapatkan gunung ganang, dengan menterbalikkan tanah. Tapi Nabi kata apa? Sabar. Akan datang anak cucu mereka akan beriman. Tu Nabi kita. Simpan satu kuota. Untuk siapa? Untuk kita. Bila akan digunakan? Nun. Di sana setelah 40 tahun lamanya menunggu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, sujud kepada Allah, menggunakan kuota tersebut adalah untuk memohon kepada Allah, tolong ya Allah percepatkan urusan perhitungan kita. Lalu Allah Ta'ala meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kepalanya, dan pada ketika itu barulah mula perbicaraan kita. Dan umat yang pertama akan dibicarakan tak lain tak bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tunggu dulu. Depa tengok aja kita masuk syurga, ada yang masuk neraka. Selagi tak habis walaupun seorang umat Nabi, selagi tu Allah Ta'ala tak akan sentuh umat lain. Tu antara kelebihan yang paling besar sekali. Iaitulah di hari perhitungan yang ketika itu ramai orang dah putus harapan, tak tahu nak buat apa, masing-masing menangisi diri sendiri. Ketika itu Nabi guna doa tersebut dan kita semua dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu kelebihan bila mana kita duduk di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pindah umat tak boleh pindah, memang kita umat Nabi Muhammad dah. Syariat kita nak pakai syariat Nabi Musa tak boleh dah. InsyaAllah lagi kalau ada peluang kita akan cuba bincangkan. Dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun atasku ayat Al-Quran, kerugianlah bagi barang siapa yang membaca akan dia dan tiada mengambil fikir padanya. Nabi kata hak orang duk baca Quran ni punyalah rugi, kata Nabi. Ni baca Quran. Sebab tu kalau hak Al-Quran ni dia ada 3. Iqra' fahima wa tadabbara. Hampa kena baca, kena faham dan kena mendalami. Itu hak Al-Quran ada 3. Orang kita lah ni, Al-Quran dia buat hantaran mas kahwin. Al-Quran dia buat beli perhiasan dekat rumah. Al-Quran dia buat tepek kat rumah, baca pun tak reti. Kebanyakannya tampak ayat kursi, kemudian tampak apa lagi? Tampak ayat 1000 dinar, bukan main wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada dah sampai kat situ berbelah tahun, anak dia sepatah tak pandai baca apa yang ditampal kat situ. Itu sebab hak Al-Quran bukan sekadar kita nak baca, bukan sekadar perhiasan, bukan sekadar alat. Itu namanya kita menghina Al-Quran. Kita merendahkan martabat Quran kerana menggunakannya sebagai satu alat. Sedangkan Al-Quran bukan alat. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah sebahagian daripada Allah, yaknilah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kenapa tuan-tuan qadi kebanyakannya tidak menyetujui, tidak mengesyorkan hantaran ataupun mas kahwin diletakkan Al-Quran. Tapi kalau kata letak Al-Quran yang akan digunakan oleh pasangan tersebut, tak apa. Dia hadiahkan Al-Quran dekat bakal isteri dia, kemudian bila selepas kahwin isteri dia guna Al-Quran tu untuk dia baca. Itu tak apa. Sebab apa? Sebab haknya dijalankan. Dia baca, dia memahami dan juga dia mengkaji. Tapi kena ada tuan guru lah. Tak boleh kaji seorang-seorang. Kaji seorang-seorang dia jadi ajaran sesat. Dia tak boleh faham Quran seorang-seorang. Kena main mengaji. Macam tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah rajin main mengaji. Walaupun duduk kuliah saja bukanlah dapat apa sangat pun, tapi mai juga mengaji. Pasal apa? Nak tunaikan hak. Hak tu adalah dengan kita memahami dan kita mengkaji. Tu hak Al-Quran. Tu sebab Nabi kata kalau sekadar baca sahaja tapi tak ambil fikir, tak ambil manfaat daripada Al-Quran, rugi. Umpamanya apa? Umpamanya kita ni kalau kita ada kopi. Ada kopi kita bancuh, kita bubuh gula, kita buat sedap-sedap. Kita buah cantik-cantik, kita hias. Kalau kita pergi dekat apa namanya, kafe-kafe yang mewah, dia akan lukis bunga apa kat atas tu. Tapi kita hias saja, tak minum. Rugi tak? Rugi. Pasal apa? Pasal hak dia bukan untuk dicantikkan. Hak dia untuk kita minum. Kita menikmati dia. Kita mendalami dia, itu hak dia. Jadi kalau Al-Quran sekadar baca, tu kita bukan menunaikan hak dia. Apatah lagi kalau Al-Quran digunakan sebagai alat, macam yang saya katakan tadi, konon-kononnya pendinding rumah. Itu sebab kenapa orang dia ramai, dia tampai-tampai macam-macam kat rumah, tapi ada lagi gangguan kat rumah. Pasal Al-Quran bukan jin takut dia tampai. Kalau setakat takut tampai, ni bukannya macam hantu Cina, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hantu Cina perasan tak? Tampai pak, hantu tu dia diam. Dia tampai dia punya mantra tu diam. Jin kita dak tampai 10,000 tampai pun, bahkan kalau kita suruh dia baca ayat kursi, dia boleh baca pandai daripada kita. Tapi yang paling bawa manfaatnya adalah kalau tuan rumah tu selesai sembahyang tahajud baca ayat kursi kat rumah, dia azan dalam rumah. Tu sebab Nabi kata dalam rumah yang tidak hidup amalan agama, rumah itu umpama kubur. Dah kalau kubur tak heranlah hantu duk mai. Tu sebab bila mana tak tunaikan hak
Kita kena faham betul-betul hakikat hak agama ni. Al-Quran ni untuk apa? Bukan sekadar kita nak tampai-tampai, tapi kalau tampai, baca. Alhamdulillah. Contohnya apa? Tampai doa masuk tandas. Anak pun baca, hafal doa masuk tandas. Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Kemudian doa ayat 1000 dinar. Pagi-pagi, okey anak-anak sekalian, jom kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhir al-ayah. Tak apa, dapat manfaat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kalau sampai saja berbelah tahun sampai anak apa pun tak reti, itu lain. Itu cerita dia lain. Kita telah pun mengguna dia sebagai alat dan bahkan kita berdosa sebab kita membiarkan Al-Quran sebagai alat dan tidak kita tunaikan hak dia. Itu sebab zaman sekarang ni dah kurang dah orang letak Al-Quran dalam kereta dekat dashboard. Dulu pernah orang duk letak Al-Quran dekat dashboard kereta konon-kononnya hiasan. Tapi sebab lepas ulama' banyak kata tak boleh, barulah ramai di antara mereka yang dah buang Al-Quran daripada dashboard. Sebab ianya bukan hiasan, tapi ianya adalah untuk iqra', fahima wa tadabbara. Dan pada satu riwayat, kerugianlah baginya diulang-ulangi akan Rasulullah sebanyak 10 kali. Rasulullah nak bagi tahu kata betapa ruginya, dan iaitu ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwasanya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi dan bersalah-salahan siang dan malam itu beberapa tanda, yakni atas kamal, yakni kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempunyai akal, yakni tidak dijadikan dia sia-sia jua. Yang ini adalah untuk mengukuhkan kepada pemikiran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berfikir atas 7 petala langit, 7 petala bumi. Cumanya di sini dia kata bersalah-salahan siang dan malam, ataupun bahasa Arab dia waqtilafil laili wan nahar. Bukan nak kata malam siang tu salah, dia nak kata kat situ berganti, bertukar. Betapa datangnya siang, kemudian datangnya malam. Ketika mana Firaun dulu dia kata dia boleh bawa main matahari, dia boleh tolak matahari, apa semua tu semua bohong ya. Tapi nak cerita tentang kebesaran Allah, betapa mulianya Allah, kita jangan fikir dia punya zat, kita kena fikir dia punya kebesaran. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan kebesaran tersebut barulah kita rujuk kepada nama-namanya Al-Asma'ul Husna, kepada sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Bila kita mengaji hak tu, insya-Allah kita akan menjadi seorang yang hidup agama tauhid yang sebenar, yakni atas kamal sempurna kudrat Allah. Kita fikir tu bukan kita saja nak kaji kata bumi ini bulat ke, bumi ini flat ke. Ramai orang duk bicara tentang kan. Tak payah duk fikir bumi ini flat ke, bulat ke, tak usah duk fikir. Tapi memang dalam Al-Quran telah pun bagi tahu kepada kita itu bentuk dia bujur. Sama ada puak-puak nak kata dunia ni flat ke, dunia ni rata ke, bulat ke, tu lantak kat dia. Yang pastinya terjadinya siang dan malam, adanya bulan dan matahari, yang seperti mana telah Allah Ta'ala terangkan di dalam surah Yusuf dan surah-surah yang lain. Kita wajib meyakini, wajib mempercayainya bahawa wujudnya kejadian tersebut adalah disebabkan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sekalian alam. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana Imam Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi, ketika mana dia berjumpa dengan seorang etis. Dia berjumpa dengan seorang etis. Orang etis ni hidup tak bertuhan. Dia ni hidup dia tak percaya dengan Tuhan. Jadi bila mana dia bertemu dengan orang etis ni dia kata dunia ni terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang mampu mengawalnya. Lalu ramai orang yang cuba berbahas dengan dia, tapi tak boleh nak menang dengan dia, pandai cakap. Lalu bila mana diketahui oleh Imam Abu Hanifah, dia pun nak try lah orang etis ni. Dia nak try orang etis ni. Dia kata kita akan berjumpa di sekian hari, di sekian tempat, di sekian masa. Kita akan berdebat dengan apa yang engkau katakan tadi, iaitulah bumi dan dunia ini ada dengan sendirinya. Lalu orang etis tu pun datang, katakanlah dia janji pukul 12. Datanglah kawan tu pukul 12. Sampai pukul 2, batang hidung Imam Abu Hanifah tak nampak. Tak nampak Imam Abu Hanifah tak mai.
Lalu dia pun rasa menang. Dia kata, yang ni pun sama aja macam orang lain. Penakut, mesti kalahnya. Awal-awal tarik diri. Tu berlagak dia. Orang ramai pun sudah mula beransur balik. Walaupun masih ada yang setia menunggu, kemudian datanglah kelibat Imam Abu Hanifah dekat lapangan tersebut. Lalu marahlah orang etis tu. Dia kata, apa hang ni janji sekian-sekian, hang yang tetap benda semua tak mai. Imam Abu Hanifah kata, minta maaf, ketika nak datang tadi saya mengalami kesukaran. Tetapi ada yang ajaibnya. Ketika saya nak datang, saya nak merentasi sebuah sungai untuk datang ke sini. Tiba-tiba ada satu pokok yang jatuh. Bila dia jatuh, tiba-tiba dia boleh terpisah sendiri dan membentuk sebuah perahu. Dan aku naik ke atas perahu tu, aku tak payah kayuh pun, dia kata. Aku boleh sampai kat sini. Etis tu kata, hang gila. Mana kayu boleh tiba-tiba jadi papan, jadi sampan? Dia kata, tak apa, aku gila bukan gila seorang, kata Abu Hanifah. Bukan kita dua-dua sama gila. Lepas siapa kata aku gila pula, kata orang etis tu. Ada, hang kata bumi hak besar macam ni punya gedabak, hang kata tak ada siapa nak urus, sampan hak kecil itu pun hang tak percaya. Terdiam etis tu. Nak kata kat sini, tidak ada satu benda pun yang terjadi dengan sendirinya. Ketika mana Allah Ta'ala terangkan penciptaan manusia, ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Allah Ta'ala bagi tahu daripada setitis air mani yang dirembeskan ke dalam rahim wanita, dijadikan ia daging yang bergumpal. Kemudian dengan daging bergumpal, Allah Ta'ala ciptakan tulang dan dibalut tulang tersebut dengan daging yang telah digumpalkan. Punya detail Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kejadian manusia. Tiba-tiba ada orang etis, dia kata apa? Bukan ada sesiapa buat manusia, manusia buat manusia, timbul manusia. Tu jumpa orang tu lempang kepala dia sekali. Punya Allah Ta'ala dah sebut secara detail 1400 tahun yang lalu. Ketika itu apa teknologi pun tak ada untuk mengesan siapa yang orang kata apa, nak cek yang ni lagi jadi apa. Sebab tu bila mana mai tang zaman moden, depa kaji apa nama ni kejadian manusia menggunakan teknologi yang mereka ada. Lalu orang Islam kata, kami tahu awal dah, kami tak payah nak guna alat-alat tu. Ni, kami Al-Quran dah bagi tahu. Depa buka Al-Quran, sungguh detail kejadian manusia seperti mana yang depa kaji. Tu sebab ramai masuk Islam. Baru depa tahu kata Allah Ta'ala yang menurunkan segala jenis ilmu kepada manusia. Bukan manusia itu terjadi dan pandai dengan sendirinya. Itu sebab bila mana berfikir atas 7 petala langit dan 7 petala bumi, dia melihat keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada fikirnya, tadi Abu Hurairah, maka sembahnya, fikirku pada mati dan huru-hara. Maka kata Nabi, sabdanya, fikir engkau afdal daripada ibadah 70 tahun. Tu dia tuan-tuan, fikir kebesaran Allah, ibadah setahun. Fikir atas kematian dan huru-hara 70 tahun. Punya amalan ibadah, punya pahala. Maksudnya kalau saya lah ni umur 25, tuan-tuan ada umur 70, saya fikir atas kematian dan huru-hara. Ada di antara tuan dia tak pernah fikir contohnya. Maknanya saya punya ganjaran macam orang hidup 90 tahun. 25 tambah 25 tambah 70, 95 tahun. Maksudnya dia punya ganjaran, bukan umur. Umur memang setahun jagung lah. Saya ni bukanlah pandai sangat. Tapi nak kira amal ibadah tu, pahala, ganjaran tu, kantung pahala tu lebih banyak pada orang hak tua. Tu sebab bila mana umat Nabi pergi dekat pergi dekat hari kiamat besok, depa tengok amalan daripada umat Nabi Muhammad ni hidup 70 tahun, tapi amalan macam hidup 2000 tahun. Mana tak 2000 tahunnya? Dia cari satu malam Lailatul Qadar aja bersamaan dengan 83 tahun. Kalau 10 tahun dia dapat pahala Lailatul Qadar 10 kali dah 830 tahun.
Umur hidup 50 ha. Tapi pahala untuk amalan itu sahaja dah 800. Tu kalau dapat masa Lailatul Qadar 10 kali je dalam 50 tahun. Tak masuk hal lain lagi. Tak ke 2-3 ribu pahala amal ibadah kita. Bukan 2,000 pahala tu, maksudnya seolah-olah hidupnya macam 2-3 ribu tahun. Puja mudahnya umat Nabi ni. Lalu maka tiada berlawanan dua hadis itu kerana bersalah-salahan pada fikirnya. Kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas 3 bahagi. Kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas 3 bahagi. Yang pertama adalah fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, iaitu ulama'. Itu sebab bila mana kita mengaji agama, kita kena berpandukan kepada 5 benda. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga sahabat, fatwa sahabat, yang keduanya adalah fatwa ulama', dan yang kelimanya adalah qiyas. Tak ada 5 benda, tak ada salah satu, dia bukan satu nas. Dia tak boleh jadi satu pegangan, dia tak ada sumber. Jadi bila mana kita mengambil dalil atas Allah, kita berfikir atas Allah, kita berbincang tentang ketuhanan, kita mesti berpandukan kepada yang saya kata 5 tadi. Di dalam kitab ni bagi tahu hal ulama. Kita kena ambil daripada ulama, kerana ulama warasatul anbiya, dia mengambil ilmu tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dapat ilmu tu daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau nak mengaji ilmu tauhid, nak mengaji ilmu ketuhanan, bukan sekadar nak mengaji mengenal diri apa benda semua, hak tu mengarut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak kenal Allah, insya-Allah kita kalau diizinkan untuk bertemu lagi sekali pada bulan hadapan, saya akan bincangkan bagaimana dengan cara sebenar untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya meminta maaf dan ampun kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekiranya ada di antara penerangan saya yang menyebabkan ada hati yang terguris atau ada menyebabkan hati yang tersakit disebabkan oleh kata-kata saya memohon ribuan kemaafan dan keampunan, kerana yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik juga daripada Allah Subhanahu wa taala, cumanya ia datang daripada kelemahan dan kedhaifan diri saya sendiri. Wallahu alam bissawab. Saya bagi peluang 5 saat. Ada soalan ke? Tak ada kan? Alhamdulillah, menurut arahan PKP. Habis ni azan, terus semayang. Jadi insya-Allah ada rezeki kita, panjang umur kita. Sekiranya saya masih lagi berada untuk dijemput di sini, saya akan terangkan bagaimana sebenarnya cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana nak tahu ajaran itu sesat ataupun ajaran itu benar. Wallahu alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.